Siapa kluster Apit Lempang dan kluster broker? PAS mengajak semua kumpulan Islam untuk menyelamatkan negara dalam sebuah pakatan baharu iaitu Perikatan Nasional bersama-sama dengan bersatu yang berteraskan Islam memimpin dan berintegriti, kata Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang. PAS menolak muafakat yang berpecah dan menyeleweng dari matlamat muafakat nasional yang asal, tegasnya dalam satu kenyataan pada 2 April lalu. Sebelum itu, pada 1 April, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dalam kenyataannya mempertahankan muafakat nasional yang asal. Piagam muafakat nasional yang tulen berlangsung di Dewan Merdeka, Dewan Utama Pusat Dagangan Dunia Putra, PWTC pada 14 September 2019, tegasnya. Pada 2 April, beliau mengingatkan bahawa Perhimpunan Agung UMNO 2020 menjadi saksi bahawa pemimpin dan ahli UMNO sebulat suara menolak kerjasama dengan Bersatu dan Perikatan Nasional pada pilihan raya umum ke-15. Nah, apalagi mahu dipersoalkan wahai kluster Apit Lempang cincang galang, kluster broker, kluster oportunis. Cukup-cukup sudah, sindirnya kepada penentangnya. Ekoran amarahnya kepada pemimpin UMNO yang masih bersekongkol dengan Bersatu, pada 3 April beliau menulis mengenai kesetiaan. Bak kata ilmuwan, kesetiaan bererti ketulusan untuk menyimpan satu dalam hati dan berjanji tidak mengkhianati, katanya. Menurut Zahid, kesetiaan dalam konteks UMNO adalah tentang meneruskan agenda perjuangan agama, bangsa dan negara. Ramuannya tidak boleh dibenarkan bercampur baur dengan agenda luaran yang subversif yang cuba dibawa masuk. Marilah kita belajar dari sebuah kesetiaan kerana kesetiaan itu mengajarkan pentingnya suatu kejujuran, ketulusan dan kepercayaan, tegasnya. Walaupun tidak disebutnya, mesej Zahid itu secara tersirat turut dihantar kepada pemimpin PAS yang bersama dengan gerombolan yang disebutnya mempunyai agenda luaran yang subversif, dipercayai ditujukan kepada Bersatu. Sebelum itu, Ketua Penerangan PAS Kamaruzaman Muhammad tampil menjelaskan maksud kenyataan Presidennya. Apa yang dimaksudkan Presiden ialah PAS menolak muafakat yang berpecah dan menyeleweng daripada matlamat asal muafakat nasional, hanya merujuk kepada apa saja cubaan untuk memecah belahkan ummah. Ujarnya seperti dipetik Free Malaysia Today pada Jumaat lalu. Beliau dilaporkan berkata PAS akan berusaha mendamaikan UMNO yang menamatkan kerjasama dengan Bersatu. Selagi dunia belum kiamat, segalanya adalah mungkin dan PAS akan terus bertegas dan memperteguh usaha penyatuan umat ini dan paling pentingnya mempertemukan UMNO dan PPBM bersatu, katanya. Kerana itu, maka banyak kluster bercambah dalam gerombolan tebuk atap ini. Masing-masing bercakap tentang kejujuran, ketulusan dan perpaduan. Tetapi, masing-masing juga melakukan perpecahan dan pengkhianatan. Namun, di sebalik keriuhan tentang muafakat nasional yang didakwa menyeleweng itu, jom channel melihat apa yang ditulis oleh Presiden PAS yang bertajuk PAS Budaya Politik Matang Sejahtera sebenarnya mengandungi naratif negatif yang lebih besar. Ia mengandungi serangan terhadap mereka yang tidak sehaluan dengan beliau, termasuk para ilmuwan yang mengkritiknya. Dalam hubungan ini, Hadi berkata beliau tidak hairan dengan nasihat ilmuwan sains politik yang hanya berlegar di dalam bilik kuliah dan menggerakkan jari dan kaki di kerusi dan meja semata-mata. Beliau mendakwa mereka sekadar bercakap dalam bilik kuliah berhawa dingin dan kaca TV yang diputar mengikut arahan siapa sahaja yang menjadi pengarahnya. Termasuklah mereka yang membuat kenyataan di lembaran surat khabar yang kertasnya akan berakhir menjadi surat khabar lama, pelbagai guna dan dibuang ke dalam tong sampah. Begitu juga mereka yang membuat kenyataan di media sosial yang hanyut dalam dunia tanpa sempadan sehingga ada dalam kalangan mereka yang tersungkur tanpa haluan apabila sudah tiba ajalnya, ujarnya. Menurut Hadi, tujuan PAS ialah untuk menyelamatkan seluruh manusia seberapa ramai yang mungkin. Maka jika terdapat mereka yang sempit dan terhad tujuannya itu, pasti ditinggalkan. Beliau menegaskan PAS memilih pendekatan konsep demokrasi di samping amaran politik Islam yang wajib memimpin demi memelihara akidah perjuangan bagi menegakkan konsep adil dan berkebajikan kepada semua serta hala tuju yang tidak terpesong daripada arah wawasannya. Apa gunanya jika seseorang itu nampak huruf dengan mata tetapi akalnya tidak sihat kerana kerakusan nafsu terhadap kehidupan dunia tanpa wawasan akhirat atau disebabkan pintu hatinya tertutup dan tidak layak mendapat hidayah. Walaupun dirinya bijak seperti iblis yang pernah melihat syurga dan neraka atau para ulama ahli kitab yang dimurkai oleh Allah SWT kerana berilmu tetapi mengkhianati ilmunya.
Hal yang demikian kerana akalnya masuk ke dalam perut, bukan lagi berada di kepalanya, tegasnya. UMNO yang asabiah dan Pakatan Harapan yang ditomah mengancam Islam tidak pernah menghina para ilmuwan dan pihak yang tidak sependapat dengan analogi seperti iblis. Justru kalian fikirlah, siapa sebenarnya yang mempunyai tujuan yang sempit dan terhad? Penaja kluster Apit Lempang atau kluster Broka? Atau kedua-duanya?